Ano ba to? Gusto man laging nakikita ng dalawang mata mo. Baliw sa'yo, Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Kalau dengar, boleh komen satu. Aznati. Okey, boleh? Yang lain? Okey, clear Clear. Siapa yang tak dengar, boleh komen kosong. Siapa yang tak dengar, boleh komen kosong. So, kita ada sekarang ni 10 orang. Okey, dengar clear. Okey. Sekejap, saya nak post dalam grup. Right. Okey, boleh boleh apa ni? Boleh komen tak dari mana sekarang? Dari mana sekarang? Semua ni daripada mana? Lepas tu buat bisnes apa? Just kita sambil-sambil tunggu seminit je lagi. 8.35 saya nak mula terus. Komen dari mana dan buat bisnes apa? Puncak Alam. Bisnes apa tu? Bisnes apa? Dari Johor, bisnes takaful. Bagus-bagus. Pewarisan harta Islam, wasiat hibah pusaka dan takaful. Alright, alhamdulillah. Oh, bijak lah letak letak business card macam tu kan. Okay. So saya tak nak ambil masa banyak untuk intro. Just nak bagi tahu yang malam ni kita akan saya akan demo. Kita boleh baca dulu kot. Sabah Kerepek Mina. Oh, jauh. KL Consulting HR Sourcing Consultant Borong China Adventure Holidays dari Kedah. Dari Kedah NGO. Okay, bagus. Alright. So malam ni seperti yang saya bagi tahu, kita akan tengok demo berkaitan dengan WhatsApp punya Blaster dan saya akan bukan ajar lah, saya akan kongsi juga beberapa tips bagaimana untuk buat broadcast supaya kita tak kena ban. Okay, boleh? So cumanya bila kita bercakap pasal ban ni, dia bukan sebenarnya bukan pada sistem ban ni. Ban ni kalau saya lah, kalau orang cakap apa sistem dia kebal, so saya pun macam kurang lah sikit kan, sebab yang menentukan ban ni sebenarnya cara kita buat blasting tu. Okay, so tak nak pergi jauh sangat. Okay, saya nak share um, share screen. Okay, nampak screen? Nampak apa ni? Nampak Okay, cantik. Alright. So, WhatsApp.my Blaster ni, kita sebenarnya sistem yang berbeza daripada sistem WhatsApp.my tu. So dia separate sistem dan honestly sistem ni memang sebenarnya kita beli dia punya main engine. Ini yang kita guna sekarang ni adalah main engine dia. So team juga sebenarnya dalam development lagi untuk kita customkan this system supaya dia lebih sesuai dengan penggunaan kita lah. But for the time being kita guna mana yang ada sahaja dulu. Dia gitu. So ada beberapa features lain yang team tengah buat. So insya-Allah kita akan release benda tu supaya dia lebih mudah, lebih
lebih praktikal untuk kita. Cuma sekarang ni kalau nak guna untuk blast, boleh blast lah. Alright. So, WhatsApp.my Blaster ni juga kami tak jual. Seriously kami tak jual. Dan yang ni hanya khas kepada user WhatsApp.my Premium sahaja. So, kita bagi free WhatsApp.my Premium guna selagi account Premium tu aktif. Okay. Selagi account Premium tu aktif boleh gunalah. So, bila account Premium tu dah expired, so secara automatik dah tak boleh guna. So nak kena renew WhatsApp.my Premium tu balik lah. Okay. So kalau lifetime, okay, kalau lifetime ni dia macam ni tau. Lifetime ni bukan lifetime saya ataupun bukan lifetime Tuan Anwar. Dia lifetime system. So selagi sistem tu berfungsi, selagi sistem tu boleh guna. Itu je. Kena faham macam tu Jangan pula saya hidup lagi. Kenapa saya tak boleh pakai sistem ni? Tak, dia lifetime kepada sistem. Dan untuk lifetime, dia boleh guna sistem ni selagi sistem ni ada. Gitu. Kan. So bagi saya sangat-sangat berbaloi lah, sebab kalau kita nak pakai WhatsApp Blaster dalam market ni, kita nak kena bayar tahunan kan. So satu nombor tu nak berapa kan. So untuk sistem ni sekarang kami bagi free satu device sahaja. Satu device maksudnya dalam satu masa tu yang boleh aktif satu sahaja. Ada juga so yang kita upgrade tu nanti dia boleh add on. Boleh add on beberapa lagi device yang kita boleh masukkan, but itu ada extra fee lah. Tapi tidaklah sampai macam contoh katalah sekarang ni setahun 159, so untuk tambah satu lagi nombor, so dia bukan 159 lah, sebab 159 tu untuk keseluruhan kan. So ada fee dia tersendirilah, tapi tak adalah mahal sangat. Alright. Okay, so ini adalah login, tempat kita nak login. Nampak Nampak kan? Okay, so masukkan email dan juga password. So saya nak ulas sekali lagi, password ni adalah tak sama dengan yang kita register dekat WhatsApp.my Premium. Dia password yang berbeza sebab masa request hari tu semua dapat WhatsApp kan, ada satu temporary password. So nak kena dan sebenarnya kita dapat juga benda ni dalam email. So nak tukar boleh, tak nak tukar pun tak apa, tak ada isu lah. So kalau kita terlupa password, just tekan saja forgot password dan masukkan email, lepas tu retrieve lah. So bila retrieve, dia akan hantar notifikasi untuk kita reset kepada email baru. Password baru. Dia macam tu, dia very simple dan sistem ni sebenarnya straightforward je. Saya suka guna sebab straightforward. Alright, so bawah ni ada customer support. So kalau ada isu berkaitan dengan support, boleh tekan dan tim saya akan reply nantilah. Kalau lambat tu kadang-kadang dia ada isu kan, banyak isu teknikal lain, so kadang-kadang lambat juga. So kalau tak reply, boleh hantar sekali lagi lah. Mungkin dia sudah turun ke bawah. Dan boleh juga tanya dalam group. Macam tu. Alright, selesai yang tu. Okay, kemudian kita klik dekat sign in. Bila masuk dekat sign in, kita akan keluar dashboard macam ni lah. So dashboard ni kita ignore dulu sebab ini adalah default system. So dekat sistem asal ni sebenarnya dia ada untuk WhatsApp dan juga untuk SMS. So yang ni kalau menu tepi ni sebenarnya banyak lagi tau. Dia banyak tapi saya custom. Okay, kami custom, kami buang yang mana tak guna lah. Ketidak nanti dia jadi semak. Okay, dia jadi semak. So kita ambil yang mana kita nak guna saja. So depan ni dia tak ada apa. Kita tak perlu nak tengok apa-apa pun sebenarnya dekat sini. Alright. Kemudian sini host. Okay. Host ni adalah Host ni adalah device kita tu yang kita nak scan. Host ni adalah device yang kita nak scan. Begitu. So untuk tambah device, kita boleh tekan dekat add account. So kalau dah ada, kita je boleh tekan sinilah. So refresh ni dia akan check kita punya device dan apa ni? Dia akan refresh lah sama ada disconnect ke, okey tak okey ke. Dia kadang-kadang dia akan disconnect juga. Server ni sometimes dia okey, kadang-kadang dia ada juga yang tak okey kan. So kita just refresh saja, tekan dekat sini. So bila nak add account, nak tambah device, tekan saja dekat add account. So make sure kita sudah ready dengan phone. Sekejap saya message saya punya ni, nak suruh dia scan.
Yap. Mana tadi Ni. Okay. So, tekan dekat add account. Okay, so kita standby dengan kita punya phone lah. Okay, kita standby dengan kita punya phone. Lepas tu dekat sini ada satu server je. Okay, server ni adalah server yang ada sekarang. So, bila user tu makin ramai dan traffic tu makin tinggi, nanti akan nampak ada beberapa server lain lah sebagai backup. Okay, so tekan saja link account dan kita buka kita punya phone dan kita scan sahaja QR code ni. Okay, kita scan. Lepas tu dekat phone tu nanti dia akan connect. So kadang-kadang benda ni dia kadang-kadang dia keluar dekat sini disconnect ataupun dia tak keluar apa-apa. Kita dah selesai dah scan dekat phone tapi dia tak keluar. So bila tak keluar, tekan saja refresh. So bila tak keluar, tekan saja refresh. Alright. So bila saja kita dah setting dekat sini, okay, bila dah setting dah scan tadi tu, pergi dekat setting. Okay, kita pergi dekat sini, dekat edit. So, kalau saya akan disable yang ni. Disable dulu. Okay, disable, betul saya submit. Okay. Okay, so bila kita disable, WhatsApp yang masuk, dia tak akan baca lah. Dekat sistem ni tak akan baca WhatsApp yang masuk tu. Sebab kita tak perlu WhatsApp yang masuk sebenarnya. Kecuali kalau kita on auto reply. Jadi, kan? Abang boleh tanya Ya. yang scan tadi tu Aha, daripada WhatsApp lah. betul. Scan dekat WhatsApp lah. Dekat WhatsApp kita kan, web WhatsApp web tu kan kalau kita nak scan. Faham tak? Kan biasa kalau Ataupun kita scan buka biasa, scan biasa website je. web, Sebab bila scan biasa dia masuk dekat web dia tak dapat baca apa ni. dia tak dapat baca ni, Ha. itu ada satu isu sekarang ni. Ada beberapa orang tak boleh scan, tapi majoriti boleh scan sebenarnya. So, ada beberapa cara lah. Mungkin nak kena check kita punya Dia akan kalau keluar tak, dia akan keluar macam ni apa ni, betul tak? dia keluar macam mana? Saya tak nampak macam mana. Saya stop share dulu. Kejap Dia keluar macam mana? Kejap boleh, kejap. Saya Okay, tak ada hal. Kita letak je situ. Apa tu? dia akan keluar macam gini. Ini kamera. Apa tu? Tak nampak? Betul tak? Tak, sekarang ni buka sistem tu buka dekat web. Sistem ni buka kat web. Sistem tu buka dekat web. Lepas tu, bila nak scan, kita ambil phone kita. Kan dekat phone kita tu kan ada WhatsApp ni. Ni sekejap saya tunjuk. Oh, mana dekat WhatsApp lah, mana betul? Yelah, dekat WhatsApp lah. Dekat WhatsApp ni kan dia ada link device. Lepas tu tekan dekat link ni. Lepas tu kita scan je lah. Betul. Okey, kejap. Kita scan yang dekat web keluar tu. Ya, kejap. Jelas bos Rafi? Settle? Jelas. Tuan, Ya. Tuan, saya punya account dah link account. Dia berputar-putar tu, lepas tu dia tak keluar pun QR ni. Tak ada QR pun. Dia tak keluar QR. Ya. Okey, dia kalau tak keluar QR ni ada beberapa perkara lah. Satu, cuba pakai laptop lain, cuba pakai browser lain, cuba apa lagi? Cuba clear cache, anything lah. Sebab dia macam ni tau. Kalau saya punya ni, kalau ada yang boleh, ada yang tak boleh tu dia bukan masalah sistem, dia masalah tempat kita. Dia kalau tak boleh ni tak boleh semua. Dia kalau tak boleh dia tak boleh semua. Tapi kalau ada yang boleh, ada yang tak boleh, so nak kena tengok balik kita punya browser update ke tidak. Kita nak kena tengok kita punya Tuan Rafi dah boleh scan dah? Nampak tak? Azlanti tak boleh. Boleh. Dia Okay. direct daripada WhatsApp lah. Direct daripada WhatsApp lah. Okay. Bila keluar, lepas tu scan. Sekejap. Saya letak spotlight dekat Azlanti boleh tak? Boleh? Boleh share screen? Share screen jap Boleh? Boleh tak? Boleh, kejap. Saya buat try incognito pula. Sebab tadi saya buat memang tak boleh nak dia keluar tu satu saat je. Kita pun tak sempat nak scan. Kita dah letak telefon pun dia tak sempat nak masuk.
Lain laju sangat kot. Entahlah dah kenapa kan. Ya. Tak apa, kita Ah. santai-santai je malam ni. Share Abang Din, screen. soalan. Ya. Better nombor lain ke nombor yang kita biasa pakai? Kita nombor hakiki. Kalau takut kena ban, pakai nombor lain. Okey. Ha. Tu. Oh, kalau incognito cepat. ni jadi pula. Cepat. Sekejap confused. Dia maksudnya link device tadi Link device. Macam kita scan WhatsApp web tu. Kan kalau kita buka WhatsApp, tu. Okay. So, kalau dia tak keluar dekat sini, kalau kita dah scan, cuba tekan refresh. Nampak tak? Berjaya. Berjaya. Dia dah. kena incognito lah. Tak boleh guna Dia, yang tadi. dia tu saya kata, dia kadang-kadang dia masalah browser. Okay. Baik, Boleh? Baik. Okay, macam ni. Aznati unlink balik dekat phone. Unlink balik. Unlink dulu, unlink. Nanti kan orang ambil nombor tu semua tu kan pening pula kan. Okay, lepas tu delete dekat situ. Delete ya? Delete. Okay. Okay, kejap lagi buat balik Okay, baik. Okay, stop share dulu. Gitu. So yang mana tak boleh, cuba tu saja, cuba browser lain. Kalau tak dapat scan masuk macam mana? Apa maksud tak dapat scan masuk tu, bos? Clear sikit. Okay, saya cerita ni buka dekat laptop, isunya bila nak add account tekan QR tak keluar. So dia cuba incognito yang macam Aznati buat ataupun cuba browser lain. Cuma kalau saya buat dekat Chrome so far okey, saya buat dekat tempat-tempat lain pun okey. QR keluar tapi Android semua tak dapat masuk. Phone yang team saya guna Android. Okey. So iPhone je boleh guna. Dia tak mahu tu dengan bos Jason tu. Okey, tak apa bos, macam ni. Saya dah tanya dah tim teknikal ni yang bos WhatsApp saya hari tu kan, tapi dia orang pun macam mening-mening juga kenapa macam tu. Okey. So satu lagi dekat phone kita, kalau boleh cuba update yang latest version dekat phone. Okey, cuba dulu. So okey, pasal WhatsApp kena ban. Okay, keberangkalian WhatsApp boleh kena ban. Dia macam ni. Macam ni, saya cerita hal ban kejap lagi. Saya nak tunjuk yang teknikal ni dulu. Boleh tak? Kita cerita dulu hal-hal ni dulu. Cerita hal-hal teknikal ni dulu. Okay. Alright. So, nampak Okay. Nanti Bos Jason nanti kita tu balik. Alright. So, macam saya kata tadi, bila kita scan, dekat sini dia secara defaultnya adalah enable. So bila kita enable dekat sini, kan? So apa jadi adalah dekat WhatsApp ni apa saja WhatsApp yang masuk kita akan terima. So dia akan ada dekat sini. Tapi kita boleh delete lah. Kita boleh delete. Cumanya kalau kita tak perlu benda tu kita tak payah on. So kita off sahaja. Okay, dekat sini kita disable. Okay. So kita submit lah. Dia macam tu. Okay, boleh. Alright. So satu lagi saya nak tunjuk adalah dekat sini random send interval. Random send interval ni maksudnya, okay, mesej tu akan dihantar antara yang bawah ni minimum dengan maksimum. Contoh by default dia 1 hingga 5 second. Maksudnya contoh katalah kita buat blasting, kita ada 10 nombor. So yang pertama tu dia akan hantar mungkin dalam tempoh 3 saat dia hantar 1. Lepas tu dalam tempoh 4 saat mungkin hantar 1. Mungkin dalam tempoh 1 saat dia hantar 1. So WhatsApp tidak boleh nak detect benda tu, dia sebenarnya mengurangkan risiko kena ban. Ni salah satu dekat sini. Untuk mengurangkan risiko kena ban, kita nak kena letak random. So yang ni by default enable, teruskan enable. Cuma kalau saya dekat sini, bila saya tak blast, saya maintain 1 to 5. 1 minimum, 5 maksimum. Tapi bila saya nak blast, saya akan tukar dekat sini, biasa 20 ke 30 second. So maksudnya, dia ada gap beberapa second. Tapi kalau kita buat contoh, 20 ke 30 second, dalam masa 1 minit tu, dia tak banyaklah boleh hantar. Dia boleh hantar dalam 1 minit, mungkin ada 3 ataupun 4, 2 ke 4 WhatsApp dalam 1 minit. Tapi okey, tak ada masalah sebab dia boleh mengurangkan
risiko kena ban. Sebab tu saya kata ban ni bukan pada sistem tapi cara kita guna. Dia begitu. Okey? So ini yang pertama. Alright? So kalau kita bukan nak blast, kita maintain saja macam biasalah. Tapi kalau saya dekat sini, just untuk kita test malam ni, mungkin kita letak 5 ke 10 second. Lepas tu tekan submit. So itulah. Alright? So itu yang ni. Dan kemudian kalau kita nak delete, boleh delete lah macam apa tu, siapa buat tadi? Aznati buat tadi. Okay? So kita unlink dekat phone dan kemudian kita tekan delete. So dia akan delete WhatsApp account ni daripada gini. So contoh katakan ada isu dekat server dan dia disconnect. So bila disconnect auto, kita akan terima SMS kita akan terima email. Dia tak terima dekat WhatsApp, dia akan terima dekat email. Dia akan bagi tahu yang dia sudah unlink. So kita kena login, lepas tu kita link balik lah. Okay? Bila link balik, just tekan sini. Okay, kalau nak link balik, relink WhatsApp account, tekan. So dia akan keluar balik yang ni dan bila tekan link account, dia akan keluar balik QR code tu lah. So just ulang step yang tadi. Alright, clear pasal host. Yang mana tak dapat tu nanti saya check balik. Sebab ini isu teknikal. Macam Bos Jason, dia kata boleh guna dekat iPhone, tak boleh guna dekat Android. So maksudnya dia bukan isu sistem. Dia isu device di tempat kita tu. Okay? Tapi saya nak kena tengok balik, takut ada bugs lagi dekat sistem lah. Okay, sebab sistem ni dah lama dah sebenarnya, bertahun dah sistem ni. Okay? Ada soalan untuk host? Ada? Okay, kalau clear, komen 1. Kalau clear, komen 1. Alright. Kalau komen 1 tu okey lah. Sekarang ni ada berapa orang? 15 orang. Okey, cun, tak apa. Okey. Yang penting dah record kan. Alright, next kita masuk part kalau jarang WhatsApp tak apa, boleh kena ban tak? Macam saya kata tadi, cara kita guna. Dan kita WhatsApp ni sebenarnya, tak macam ni. Untuk WhatsApp saya cerita, untuk blast kejap lagi. Saya nak tunjuk features dulu. Boleh tak? Saya tunjuk features dahulu. Alright. So next kita cerita pasal menu. So kita akan tengok macam ni. Alright. So bila nak WhatsApp, kita tekan dekat WhatsApp ni, dia akan keluar queue. Queue ni adalah WhatsApp yang tengah queue untuk dihantar. Sebab tadi kan kita pilih dekat sini. Okay, kita pilih dekat sini beberapa second. So selagi dia tak hantar, dia akan berada dekat queue. Dia gitu kan. Alright. So macam sekarang ni tak ada queue. Dan kita boleh guna dalam menu queue untuk hantar quick WhatsApp, kita boleh hantar dekat sini. Okay, bila quick WhatsApp ni, kita bukan nak hantar yang banyak, dia satu je. Satu tempat je kita nak hantar. Contoh kita nak hantar dekat siapa. Alright. So kalau nak test, letak nombor phone sekejap dekat komen. Saya cuba WhatsApp. Letak satu nombor dekat komen, saya cuba WhatsApp. Siapa nak share dia punya ni nombor? Dia tak? Bagi satu nombor phone. Alright. Fifi. Alright. So bila masuk nombor sini, ni nombor phone kan? So make sure dekat depan tu ada NAM, country code. Country code. Alright. So yang ni sebab dia quick chat, kita boleh hantar satu je. Kita boleh hantar satu saja. Kemudian message tu kita masuklah message dia kan. Okey, contoh salam Tuan Fifi. Okey, ni test WhatsApp cluster. Oh salah Okey. Sorry. Oh saya ingatkan dua nombor. Ambil satu je. Alright. So lepas tu yang ni kita boleh ignore je. Account ni yang kita scan tadi. Macam sekarang ni dia ada satu sajalah Okay, kemudian yang ni kita skip, Yang ni adalah message type. Message type ni kita boleh hantar dalam 3 bentuk. Okay, kita boleh hantar dekat 3 jenis lah. Satu teks yang ni kita boleh hantar juga media. Media ni maksudnya kita boleh attach gambar. Kalau nak hantar gambar boleh hantar lah. So tekan saja choose file. Contoh, lepas tu ambillah gambar kan. Ambil gambar mana-mana lah. Okay. Dan satu lagi dokumen. Dokumen pun sama, kita boleh attach
PDF file. Okay, contoh saya hantar dulu teks dekat IVV ni. Okay, IVV pula dah. IV. So tekan send. Okay, so bila kita tekan send, dia akan ada queue dekat sini. Okay, dia akan ada queue. Okay, WhatsApp chat has been sent. Okay, so ini dah send. Kalau kita patah balik dekat queue, dia tak ada. So dekat send ni dah ada. Alright, so dia akan keluar status send. So kalau fail, WhatsApp tu tak sampai, dia akan keluar fail dekat sini. So nak tengok full message yang kita hantar, tekan balik dekat sini. Alright, so IV terima tak WhatsApp? Okey, alhamdulillah. Okey, itu kalau kita nak buat quick message lah. Maksudnya kita nak hantar dekat satu je. Okey, spin text ni apa? Spin text ni adalah contoh kalau ayat dekat sini, Tom is a good bad cat. So bila kita guna apa ni spin text ni juga salah satu cara untuk kita elakkan kena ban. Sebab contoh bila kita hantar Tom is a good bad cat ni, dia akan secara random. Mula-mula dia hantar message, contoh dekat IV, dia hantar Tom is a good cat. Lepas tu dekat bos Jason, dia akan hantar Tom is a bad cat. Dia gitu. Dekat Faris pula dia akan hantar mungkin good cat ataupun bad cat. So itu maksud spin tag. Kan? The values good and bad will be used randomly. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana kita tak nak fikir banyak macam mana nak buat random-random ni. Okay. So boleh untuk spin text. Alright. Selesai. Lepas tu. Kalau ada soalan terus tanya je. Okay. Kemudian untuk send. Macam saya kata tadi lah. Send ni rekod yang kita dah hantar. Sebenarnya sini tak ada apa sangat lah. Okay. Kalau kita rasa semak banyak sangat, tekan saja delete. Saya jarang juga tengok dekat sini. Just biasanya saya nak tengok dia punya status saja. Send ataupun fail. Lepas tu saya biar macam tu je. Okay. So tak ada apa sangat lah dekat sini. So kalau kita nak delete, boleh tekan sini, delete. Ataupun kita tekan sini dan kita tekan delete dekat atas ni lah. Ini biasanya kalau banyak dekat bawah ni. Okay. So tak apa. Alright. So macam receive ni, apa saja WhatsApp yang masuk, kita akan terima sekiranya, saya kata tadi, sekiranya di sini kita tanda enable. So dia akan sampai lah message tu. So receive ni tak ada function apa pun dekat sini sebenarnya, just nak tengok sahaja. Alright. So yang ni kita akan guna campaign. Campaign ni kalau kita nak buat campaign broadcast. So dia ada dua kaedah untuk hantar broadcast. Yang pertama menggunakan bulk. Bulk ni kita boleh hantar banyak-banyak kepada banyak-banyak nombor. Kita boleh hantar kepada nombor, kita boleh hantar juga kepada group. So tapi kita nak kena ada ID group tu lah. Okay. Boleh. Okay. So okay, kita cuba hantar SMS, WhatsApp. Okay. Boleh tak komen nombor phone? Saya nak copy beberapa orang. Yang IV ni dah ambil dah. Okay, ada lagi? Okay, bagi dua nombor lagi. Siapa nak share? Okay, Farid. Okay, saya copy dulu Sekejap. Okay. Ui, banyaknya. Sabar. Okay. So, yang ni. Banyaknya. Aznati nombor phone. Ya, benar. Okay, 1, 2, 3, 4. Satu lagi lah saya ambil. Rafi Rafi saya ambil satu. Alright. Aduh, hai. Okay. Dia gitu. Ya. Saya nak copy jap. Senang kejap lagi nak guna balik. Okay. So, account pilih yang tengah link. Account apa ni kita punya host tadi tu. Okay. Contact group ni kalau kita ada group. Kalau kita ada group, contoh kita boleh ambil group lah. So, dia akan ni group bukan group dalam WhatsApp ni group dalam sistem. So kita ada dua, group dekat WhatsApp lain, group dekat sistem lain. So yang ni kita ignore dulu. Alright. Template kalau kita dah create template lah. Okay. Tak apa, kejap lagi kita masuk pasal template. Dan message ini pun sama, text, media ataupun dokumen. Okay, contoh saya nak ambil media, contoh lepas tu choose file. Kita nak hantar ni benda Allah ni. Okay. So kita cuba contoh.
Salam bos. Jom makan chicken grill kat kedai ni. Okay. So kalau kita pakai spin tag dia akan jadi macam ni tau. Sedap. Best. Apa lagi? Sedap sangat. Okay. Okay. Alright. Letak ni. Letak dah. Chicken grill. Chicken grill lah, Ivy. Okay. So kita pun tekan send. Alright. So dia keluar dekat sini. Media, name tadilah contact ada 5 tadi, status 05 to proceed. So dia sekarang ni tengah pause bukan pause. Kita ni kalau kita nak pause. Alright, so dekat queue 1 2 3 4 sebab 1 sudah dihantar. Kalau dekat sini kalau tengok send, kenapa tak? Send. Okay. So dah hantar dah. 1 2 dah hantar dah. Okay. Okay. Tapi sebab saya buat tadi kan, berapa second saya buat tadi? Saya buat tadi 5 ke 10 second. So secara random dia akan hantar lah 5 ke 10 second. Alright. So dapat tak? Dapat tak gambar tu? Dapat tak gambar? Saya rasa dah tak ada dah dekat queue. Okay. Dapat. Alhamdulillah. Dapat Cun tak cun? Saya dah tengok dalam sistem, bila saya tengok report, ada yang sedap tu. Lapar bawah, lapar. Okey, itu campaign bug. Okey, kita tengok template. Saya nak skip jap. Okey, ke dekat bawah ni, dekat tools ni ada template. Okey, template ni maksudnya kita boleh buat siap-siap teks tu. Kan, contoh kita buat promo chicken grill. So kita masuklah. Okey. Salam sejahtera. Okey, promo chicken grill bla 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 bla. Ni just sample je lah. Okey. Sini pun sama, boleh guna spin text. Okey. Shortcode ni nanti saya tunjuk lagi. Alright. So bila kita dekat campaign ni, kalau kita create yang baru, boleh terus pakai saja je ni. Dia akan keluar terus dan boleh edit balik lah. So tak payah nak buat 2 kali. Okay, tak payah nak buat banyak kali. Alright, boleh. Okay, so itu pasal apa? Pasal bug check. Pasal bug check. So dekat sini dia ada shortcode, contact name, contact number, group name, date now, date time. Yang ni kalau kita sudah add dekat sini. Contact ni kita ada save. Save ni maksudnya yang kita sudah dah masukkan nombor tu lah. Okay. Contoh kita ada file, kita nak add contact kan. So kita buat lah. Okay. Tapi sebelum buat contact, make sure buat group dulu. Ini group dalam sistem. Bukan group dekat phone Dia bukan group dekat phone. Bukan group dalam WhatsApp phone tu. Dia group dalam sistem ni. Okay. Contoh add group. Katalah saya buat dekat sini. User whatsapp.myblaster. Okay. So saya tekan submit. Okay. So dia akan keluar macam ni. Kan? So bergroup dah siap. Lepas tu untuk save, kita add contact. Okay, contoh nama. Nak bagi tak nampak kuning sangat bang. Saya nak tahu. Sorry. Cakap dengan saya ke? Bukan. Ingat dah. Allah Rabbi. Okay, so contoh yang ni Ivy. Okay. Kan. Ni kalau kita manual lah kan. So sekejap ni siapa ni? Farid. Saya ambil nama pendek je Farid. Dia pakai keyboard ni dia jadi pelik sikit. Okay. So kita boleh add lagi.
Ihsan. I S I I A. Siapa lagi? Aznati. Saya nak ni sebab yang mana dah komen ni lah. Bagi je lah kan. Alright, dan satu lagi Rafi. Submit. Alright. Tuan, Dia tadi gitu. macam mana tuan masuk tadi tambah orang tuan? Saya boleh tengok, saya boleh save group saja. Tapi nak Okay. masuk orang tu nak tekan kat mana Dekat save ni. Tadi dekat group dekat sini. Bila kita create group, dekat contact groups. So dia akan keluar macam ni. Ini untuk create group. Kan? Contoh kita buat satu lagi temporary pula dah. Test. Okay, so bila kita dah submit dekat sini, okay, so dia akan jadi kat sini. So bila kita nak add orang dalam group tu, kena pergi dekat contact, save. Contact, save. Lepas tu add contact. Contact Dia save. gitu. So yang ni dia tak berapa user friendly. Dia part ni dia pening sikit. So that's why saya kata benda ni dia main system, dan sekarang ni kita tengah buat sendiri, kita custom. Supaya macam tuan tanya tadilah, nak add kat mana kan? Dia kalau ikut logik sistem ni, dah create group, letak satu button kat sini untuk add contact tu tak? Baru bijak sikit kan. Ini macam ni. So sebab dia datang sistem ni macam ni, so kita tak boleh nak ubah. Tapi alhamdulillah sebab saya sendiri pun boleh buat software. Lepas tu kita ada programmer juga. So kita sekarang ni tengah adjust dia punya interface lah supaya lebih user friendly. Alright. Berapa maximum contact number phone dalam group? Tak ada limit. Dia unlimited. Sebenarnya ada limit. Kita boleh set, tapi saya buat unlimited. Boleh add seberapa banyak nak letak lah. Okay. Tapi untuk sekarang ni macam itulah kaedah dia. Okay. So kalau kita dah save dekat sini, ini pun sama. Kalau tengok dekat sini, kita tak boleh filter by group. Betul tak? So ini ada kelemahan sistem ni juga. Kita tak boleh filter by group. Dia akan keluar semua sekali. Contoh kita nak tengok yang group WhatsApp Blaster saja. Kan, contoh saya masuk nombor phone saya. Okay, masuk nombor phone saya dan saya ambil test. So, nampak tak? Dia juga berada dekat sini. So nanti kalau kita contoh kita ada 100, so semua tu dia akan campak semua dalam ni lah. Dia tak boleh nak filter. So that's why kita custom benda ni. Dan kita boleh juga, kalau nak type satu-satu tu jenuh kan. So kita boleh juga import. So bila kita import, kita download dulu dia punya sample file ni. Okay, download sample file. Okay, lepas tu kita buka lah. Saya save ni. Okay. Okay, kenapa saya save dekat Google Drive? Sebab saya save dekat Google Drive sebab laptop saya ni tak ada Excel. Tapi dekat Google Drive kita boleh buka Excel kan. Okay. Alright, ni contoh contact sample. So mungkin kita boleh buat, saya ambil balik nombor tadi. Okay. Okay. Macam tu. So masuk je nombor semua. Group. Okay, so untuk group ni, kita masuk balik dekat sini. Kena ambil ID ni. ID ni sini pula. Dekat group ni, okay, dia ada ID. So ID ni, contoh saya nak masukkan nombor phone tadi dekat 122. Nak masukkan dia ni, semua ni masuk dalam group 122. 122. Kan? So semua ni kita nak masukkan dalam kod 122. Macam tu. So masuklah nama dia. A, D, C. Saya tak letak nama D, E. Okay, macam tu. Itu kaedah dia. Dan syarat
jangan pandai-pandai tukar nama kolom ni. Tak payah nak format apa-apa. Tak payahlah nak buat bold ke, italic ke, ada border ke, tak payah, tak payah. Buang masa je benda tu. Paling utama jangan sesekali tukar yang ni. Sebab kalau kita tukar, sistem tu tak boleh nak detect. Boleh? So bila dah buat semua ni, just tutup saja. Okay? So sebab bila kita tutup tu dalam Google Drive ni dia terus auto save kan. So kalau kita buka balik pun dia sebenarnya ada juga. Alright. So kita tengok bila kita kita pergi dekat save, lepas tu kita import, choose file, kita ambil balik contact sample tadi dan kita submit. Okay? Dia gitu. Okay. Dia tak boleh ni kalau tak silap saya sebab nombor tu nombor sama kot. Okay, saya check balik. Sebab nombor ni dah ada dalam tu. Okay, cuba je. 60 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7. Tak tahulah nombor telefon siapa tu. Nasib je lah. Okay. Ini dah betul dah. 1 2 2. Okay. So dekat save. Pergi dekat import. Choose file. Okay. Sekejap. Tak masuk tak masuk masuk. Saya nak kena check juga ni. Okay. Tapi flow dia macam tu. Nanti saya check balik bugs tu. Bug tu saya check balik. Sebab mungkin dalam sistem ni, malam ni kita akan jumpa beberapa bugs lagi. So kalau tak jadi tak apa. Cumanya flow dia, kaedah dia macam tu. Boleh? Tak apa. Tak apa kalau macam, sebab saya buat hari tu jadi. Saya buat untuk yang, sebenarnya ada satu lagi account yang kita pakai. Kita tak pakai yang ni. Okay, tak apa. Nanti saya check balik dia ada isu dekat mana. Okay, tak apa. Tak ada masalah, tak ada masalah. Alright. Okay, so clear pasal add contact Alright. So kita pergi balik dekat sini. So bila kita nak buat campaign, bila kita tekan bar, contoh, kita boleh pilih group yang kita nak send. So dia adalah dekat sini. Just pilih je. Lepas tu buat macam yang saya ajar tadi lah. Sesimpel itu sahaja. Alright. Boleh guna balik. So maknanya kita tak payah buat banyak kali lah. Alright. So dia ada satu lagi kaedah untuk hantar WhatsApp ni melalui Excel. Contoh kita ada list customer tu, dia ada dalam Excel. So kaedah dia adalah kita download dulu file Excel tu. Okay, save. Lepas tu kita masukkan nombor dalam sini. Okay. So macam tadi juga boleh je masukkan nombor ni. Okay, saya tak nak ambil banyak lah. Saya nak ambil 3 je. Okay. Masukkan nombor phone. Ini nak alih-alih boleh tapi jangan tukar nama kolom sahaja. Okay. So contoh kata layan ni kita nak lebih mudah, kita letak je name. Contoh. Okay. Ataupun ni kita tulis order. Contoh item. Contoh. Okay. Okay, nombor phone, name dengan item. Ataupun kita tulis food lah. Contoh Okay. So name dekat sini. Saya tak ingat ada nama tadi. Saya dah tulis AAA je lah. Sini. Ni apa ni? Menu burger. Burger. Okay, contoh ini yang ni chicken grill. Ni contoh je. Just nak tunjuk penggunaan kolom tu. Boleh Okay, alright. So kita boleh letak seberapa banyak kolom dekat sini. Yang saya test setakat ni tak banyak pun. Biasa saya buat 3 ke 4 je. Depends lah kita punya data tu macam mana. Okay. So ingat balik kita ada name, phone, name dan food. Okay. Saya tak nombor saya lah satu. Nanti kan senang.
Bandung. Apa ni? Roti. Right. Okay. So kita tutup. Alright. So bila kita buat blaster ni, kita choose file. Okay. So kita ambil WhatsApp sample. Ini tadi kan? Betul kot. WhatsApp sample. Okay. So kita pergi dekat sini. WhatsApp sample. Campaign name contoh blast order. Okay. So kat sini account selected, letak yang ni. Lepas tu message ni, kalau kita tak ada template, tak payah buat lah. Okay. Shortener. Shortener ni by default macam tu. Saya pun tak tahu apa benda ni. Seriously, kita memang tak guna. Adakah yang kalau kita masukkan link dalam tu? Dalam teks kita tu, adakah maksud dia kalau kita letak link kat situ dia tak shorten lah? Mungkin kot. If enabled, the link image will be automatically shortened using the selected shortener. Tapi sini tak ada, tak boleh pilih pun. Kan dia ada satu ni je. Sebab tu saya tak guna. Sebab saya scroll dia tengok. Sebab dia sistem ni dia datang pun tak ada proper ni pun sebenarnya. Kita apa? Kita skip je dulu. Boleh Alright. Mungkin lah mungkin. Setuju. Nanti saya check balik. Alright. So message ni. Okay, contoh kita boleh buat salam. Okay, apa yang kita nak buat dekat sini, kalau ingat tadi, yang ni kan, yang ni kita ada petik nama dia, betul tak? So, ini yang kita panggil sebagai personalize. So, maksudnya kita boleh hantar WhatsApp tu secara personalize. So, kaedah dia adalah kita buat 2 curly bracket, lepas tu kita letak name. Macam tu. Tapi dia takkan sampai juga macam tu sebenarnya. Kita kena letak custom.name. Sebab bila kita buat column dekat sini, okay, ini sudah custom. Yang by default ni satu ni je sebenarnya. So kat sini kita letak salam custom name. Okay. Dah order. So kita buat lagi custom.menu. Menu yang tadi. Food. Custom.food. Okay. Okay. Kejap lagi sampailah tu. Ni contoh. Okay. So itu fungsi shortcode dekat bawah ni. Okay. Kalau kita nak masukkan nombor phone dia tu lah yang dia receive tu kan. Tapi tak guna pun. Tak ada makna pun kita buat benda tu. Alright. So still sama, kita boleh hantar spin text juga dekat sini. Kan? Contoh katalah kita nak bagi macam nak bagi dia random lah. Ini kalau kita buat ayat yang panjang, kita memang nak kena banyakkan spin text tu supaya WhatsApp tak detect kita blast. Dia macam agak normal sikit lah. Alright. So kita cuba. Okay, saya tak nak attach gambar lah. Kita send je. Kita tengok keluar ke tak nama dengan food. Okay. Kita send dulu. Harap-harap jadi. Okay. So sekarang ni kita tengah queue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. Saya nak tengok phone saya lah. Dapat ke tidak. Belum lagi tu. On the way. Okay. Tak ada dah. Nampak tak? Dekat WhatsApp saya ni. Salam. Okay. Saya tengok balik data kita. Salam DDD. Kan? Sebab ni nombor phone saya. Ni DDD. Okay. So kalau Ehsan dia keluar nama. Ehsan nombor berapa tadi? Lupa dah saya. Okay. Kejap lagi sampailah tu. Dah order roti. Kenapa roti? Sebab ni roti. CCC. Okay. So CCC Ehsan dapat kek. Faham tak? Senang je. So saya sarankan bila nak blast, better kita personalize. Kita personalize ni orang tahu memang kita nak hantar dekat dia lah. So bila personalize nama ni kalau boleh letak nama yang dia nak kita panggil dia. Sebab tu kalau saya ajar close sales, ada salah satu elemen yang kita buat dalam closing ni adalah personalize.
Tapi biasa orang cakap kan, bukan orang cakap, orang buat closing, boleh saya tahu nama dan dari mana. So kalau saya tak sarankan buat benda tu. Sebab kita macam contoh kita pergi kedai kan, kita nak beli baju contoh. Tak adanya seller ni tanya, Kak nama apa, datang daripada mana? Tak ada orang tanya sebiji macam tu kan. So kita jangan nak skema sangat jadi macam robot, macam operator, tak payah. Okay. So bila nak tanya nama ni, dan tanya nama, jangan tanya nama apa. Macam saya bila contoh kita cakap-cakap, kita WhatsApp, so kita pun tanya, lupa puan, nak panggil nama apa ya? Gitu. So kita minta nama panggilan sebab nama panggilan lebih mesra, lebih personalized. So yang tu yang kita save nanti. Nama dia tu apa? Kan contoh dekat sini katalah nama Ehsan. So letaklah nama Ehsan, nama Jason letak nama Jason. Faham tak? So macam Aznati letak nama, contoh katalah panggil apa? Panggil Ati je. So dekat sini kita buatlah Ati nama dia. So nanti dia akan keluar Assalamualaikum Ati. Dia gitu. Kan? Ataupun contoh katalah kita nak hantar dan kita tahu customer kita tu ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim. But bila kita nak buat dekat sini, dekat campaign ni, kita tak tahu kita nak bagi salam, kita nak bagi Assalamualaikum ataupun nak bagi salam sejahtera. Tapi sebenarnya sama je bagi saya kan, sebab salam sejahtera dengan Assalamualaikum, salam sejahtera bahasa Melayu kan, Assalamualaikum tu bahasa Arab. But dari segi adab dia berbeza kan. Cumanya kalau contoh kita dah tahu kita punya customer tu, contoh kita nak hantar dekat Aznati. So Aznati kita tahu dah. Aznati kita tulis dekat sini greet. Contoh greeting. Okay, tulis dekat sini Assalamualaikum. Contoh. Okay. Lepas tu kita ada juga nombor yang Tuan Jason, contoh saya just tarik je tu. So sini kita tulis salam sejahtera. Nampak tak? So bila kita nak send kan, so dekat sini kita akan buat macam ni, custom dot greeting. Lepas tu masuk lagi custom dot name. Nampak tak? Dia lagi WhatsApp ni lebih personalized, lebih bagus. Lebih personalized, lebih bagus. Itu tips-tips sajalah. Alright. Clear So itu cara kalau kita nak hantar guna Excel file. Contoh kita dah ada satu campaign, contoh kita nak launch satu-satu produk kan. So kita nak launch satu-satu produk. So kita nak hantar minggu ni nak hantar apa, minggu depan nak hantar apa, ataupun selang beberapa hari nak hantar apa. So kita dah ada list of database ni. Kita dah tahu dah dia tu apa, dia nak order apa and so on kan. So kita just attach saja dekat sini, terus saja WhatsApp. Okay, boleh Alright. So next kita pergi dekat schedule. Dah nak 9.30 dah. Okay. So dekat schedule ni dia beza saja dengan campaign ni adalah kita boleh set bila kita nak hantar. Gitu je. Cumanya dia tak boleh buat yang ni. Ni kan yang by Excel ni dia tak boleh buat dekat schedule ni. Alright. Dia gitu. So cara dia kalau kita nak buat schedule, make sure kita dah add kita punya contact tu dekat group sinilah. So kita create group, lepas tu kita pergi dekat save, kita add dia masuk dekat situlah. Sebab bila kita nak schedule, kita nak schedule ni, kita pilih je lah. Sebenarnya group ni kita boleh pilih lebih daripada satu. Contoh WhatsApp ni, yang ni. Nampak tak? Lebih daripada satu group kita boleh pilih. Tak semestinya satu group. Kalau schedule ni kan, Ya, kalau laptop kita mati, dia tak hantar lah. Ke hantar. dia hantar Hantar juga. jugalah. Hantar juga. Jadi dalam keadaan macam mana yang dia akan unlink dengan nombor phone? Ke sebenarnya dia as long as kita tak disconnected, maksudnya Ya. dia link je lah. Ya, dia still hantar kecuali ada masalah dekat server. Masalah dekat server ataupun WhatsApp kita kena ban ataupun dia terputus dekat phone.
Sebab kat phone ni walaupun saya dah cuba kan, walaupun telefon mati, dia still lagi hantar. Tapi ada beberapa hari selepas tu, saya test 3 hari kot, dia terputus dengan sendiri juga. Tapi ada 2 hari saya test, dia tak putus walaupun handphone tu mati. Sebab WhatsApp sekarang kan dia lain sikit kan, kalau walaupun mati dia tu. Tapi nak play safe, jangan bagi matilah handphone tu. Jangan bagi mati satu, dan dia macam ni tau. Contoh bukan setakat mati tau. Kalau contoh katalah phone kita tu tiba-tiba tak ada line. Ataupun internet kita tak ada internet. Internet kena bar ke ataupun apa-apa sajalah. Still lagi sistem akan hantar. Itu yang saya test lah. Tapi nak kena check balik lah macam mana kan. Dia macam tu. Boleh Sebab tu kita guna web base ni, kelebihan dia adalah kita tak payah buka laptop selamanya. Kita setting-setting, kita tinggal. Kita setting-setting, kita tinggal. Gitu. Ada beberapa user dia buat, dia set siap-siap schedule. Follow up dia follow up, dia set schedule siap-siap. Biasanya dia orang ni kalau contoh nak buat untuk untuk promo kan, untuk cuci database, dia akan buat list. Contoh satu hari nak blast, dia ada database ada 1000 contoh. So dia buatlah schedule tu. Dan kita kalau boleh janganlah blast dalam satu ni yang banyak kan. Contoh buat group tu, group A, group B, group C, buat pecah-pecah lah. Alright. Okay, so ni adalah nama saja. Paling banyak belas. Saya setakat ni banyak saya belas satu hari dengan sistem ni, 1000 lebih. 1000 lebih. Saya pun tak nak ambil risiko juga kan. 1000 lebih. Okay. Nanti kejap lagi saya share berkaitan dengan blasting. Ini kita cerita pasal Nak tanya, okey. Macam saya buat marketing untuk customer-customer yang pernah minat ke tempat saya. okey. Jadi kalau kita hantar benda tu biasanya saya guna yang broadcast ke. Saya hantar sekali, dia terus hantar sampai semua. Broadcast. WhatsApp. Broadcast. So sama ke functionnya dengan yang ni? So kita setting siap-siap, lepas tu nanti dia akan hantar terus. Yang broadcast tu tuan pakai apa? Broadcast tu WhatsApp. Okay. WhatsApp business tu. Betul. Dia Cuma WhatsApp business tu kita tak boleh nak setting ikut time lah. Dia kena kita buat waktu tu. Macam betul. ni kita dah boleh setting siap. Boleh setting siap. Satu lagi broadcast dekat WhatsApp ni, kalau orang tu tak save nombor kita, dia tak sampai. Betul. Ya betul. Itu kelemahan dia dekat situ. Dia paling ketara kalau orang tu tak save, dia tak sampai. Okey, faham. Yang ni dia sampai lah. Dia sampai walaupun dia tak save. Okey, faham. Dia gitu. Okay. Saya nak hantar macam kita nak hantar promotion yang Ya. terbaru, kita boleh hantar lah kan. Betul. Kita boleh hantar je lah. Okay, Tan. Okay, baik. Alright. Clear Okay, so yang ni pun sama je. Okay, letak je message. Okay, contoh kita buat promo apa bulan ni? 11-11 contoh. Okay, promo 11-11. So bila kita nak hantar? Contoh kita nak hantar pada 11 hari bulan 11. Okay, pukul 9 pagi contoh. Okay, so kita dah set siap-siap. Kan? So kalau kita ada list of number, macam tadi kita ada yang dah bagi dekat saya ni, so kita masuk je lah nombor tu. Kan? Ataupun kalau macam contoh, kita ada dekat Excel, kita copy je dekat sini. Boleh juga. Copy dekat sini, lepas tu kita campaklah dekat sini. Okay, sama juga. Kan? Cuma dia tak boleh import daripada Excel. Okay. Lepas tu message macam saya cerita tadi lah, buat siap-siap, gedebak. Lepas tu samalah, template pun sama. Kalau dah ada buat template. Tu saya kata kalau contoh kita ada database tu banyak, pecah-pecah lah. Contoh katakan kita ada 500 database. So kalau boleh kita tak nak lah letak terus semua sekali dekat sini kan. So contoh satu yang ni kita buat 100. So schedule kita pukul 9. 100 lagi kita buat schedule kita pukul 10. 100 lagi kita buat pukul 11. Dia macam tu. So dekat sini kita boleh guna template yang sama. Kan? So kita tak payah nak type balik kan. Dia macam tu lah. Right? So kaedah spin tag sama, shortcode pun sama. Cuma shortcode ni dia akan ambil daripada group lah. Contact name, contact number, group name dan ni lah. So dia tak boleh pakai yang ni lah kan. So contoh contact name tu apa, dekat contact name tu kita save apa. Boleh kan? Alright. So lepas tu submit saja lah. So bila sampai masa, dia secara automatik akan blast. Secara automatik. Okay, saya nak type mengarut-mengarut sajalah.
Okey. Macam tu. So kita masuk semua. Okey, lepas tu kita naruh pula. Ambil yang ni je lah kan. Dah ada siap-siap ni. Okey. So kita just ni tak payahlah. Ni kalau kita tak nak ni kita buang je. Okey, kita submit. Alright. Cannot group. Okay. Contact group. None. Okay, nampak tak? Tapi dia tak sampai lah sebab yang ni dalam queue pun tak ada. Sebab queue ni dia tengah proses. Kita dah hantar message ni dekat server. Cuma server tu tak proses lagi. Dia dalam queue kan, beratur. Tapi dia ada dekat schedule. So selagi dia tak masuk dekat queue, kita boleh edit. Kan? Kita boleh edit. Okay. Dan kita juga boleh delete. Contoh, tiba-tiba bangun pagi esok, nak ubahlah ayat. Ubah je lah. Ubah. Kan? Ubah je. Okay. Ubah je ayat tu. Lepas tu submit balik. Kan? So, ataupun kita nak tukar tarikh, tukar je. Nak tukar masa, tukar je. Tak ada masalah pun. Okay? Contoh kita nak tukar, kita nak buat awal sangat pukul 9 kan. So, kita buat, tak apalah, 9.30 lah. Tu submit. So selagi tidak sampai waktu dia tak akan masuk dekat queue dan kita boleh edit dan juga kita boleh delete. Okay, contoh delete. Confirm. So saya delete lah. So tak ada. So dalam schedule kita tu tak ada. Alright. Next kita pergi dekat group. Group ni adalah kita nak tarik data daripada group dalam phone. Dalam phone ni di mana WhatsApp kita ni link kan account ni. Dia akan tarik semua grup yang ada. Contoh, bila kita dah klik dekat button group, kita fetch group, dia akan baca semua grup yang ada dalam phone kita. Dia gitu. Alright. Ini nama-nama grup yang dalam telefon saya punya admin lah. Okay. So, kita ni ID dia ni kita, okay, apa function ID ni sebenarnya? Okay, contoh macam ni Contoh, support group, support WhatsApp.my Blaster So yang ni So bila kita copy sini, kita copy sini, so dia akan copy ID ni. So apa jadi adalah kalau saya send, contoh saya pergi dekat queue ni, kita buat quick send. Okay. Okay macam tu. Right. So cubaan hantar WhatsApp dari Blaster. Okay. So kita just send je. Okay, dia queue sekejap. Dia akan hantar kepada grup tu ataupun hantar kepada setiap orang dalam grup tu? Dia hantar ke grup tu. Dia Maksudnya bukan satu hantar message. kepada setiap orang, tak. Tengok dalam grup ada tak? Ada kan? Himpun ni. Dia bukan hantar dekat setiap orang dalam grup. Dia hantar kepada grup tu. Dia contoh kan, yang ni biasanya kita kalau contoh kita ada join 10 grup. Kita takkan nak hantar manual satu-satu kan. Oh jenuh. Faham. Betul tak? So contoh katalah kita nak kita nak hantar dekat, kita nak buat campaign, ataupun kita nak buat schedule. Okay? Nampak kan dekat sini kan? Kan dia ada group address. So ini yang kita tampar dekat sini. Ni group address ni. Kita copy tu. Tapi kita kena ada dalam grup tu atau tidak? Memanglah kita kena ada dalam grup tu. Kalau tak ada macam mana nak sampai? Okay, basically sebab kadang-kadang ada nombor phone kita kan, kita ada beberapa nombor phone. Kadang-kadang mungkin kita boleh link, unlink kan. Betul. Dia tak boleh lah, dia kena masuk semua lah. Okay, faham. Dia kena ni dan bila nak send tu berhati-hati sikit lah kan, jangan spam lah, itu je kan. Okay. Alright. Okay, settle So boleh masuk je lah dekat sini. So kita buat siap-siap. Okay. Kemudian dekat grup ni sebenarnya kita boleh export semua nombor yang ada dalam grup tu. Dan sebelum kita export, better kita tekan fetch dulu supaya dia update. Dia update nombor-nombor yang terbaru lah. Okay. Jangan silap send group. Betul.
Okay. Kemudian kita nak export, kita tekan dekat sini. Export contact. Tapi petang tadi saya test, sebelum malam ni saya ada test, dia keluar error. Dia keluar sini kan. Something went wrong. Yang ni biasa, kalau error macam ni dia dekat server, bukan dekat kita. Sebab bila kita pakai software macam ni, software ni dia akan link dengan server. So server sana tu yang ada masalah. So saya nak Saya kena check download balik. dapat. Saya Dapat export kan? dapat. Hmm. Dapat alhamdulillah. Okay. So bila download, dapatlah. So download dapat tu, dia akan dapat semua nombor phone. Dia ada 2 kolom dekat sini, betul tak? Ya. So boleh guna balik yang tu. Boleh guna, boleh edit yang atas ni dan make sure dia sama dah. So bila nak guna balik untuk blasting, boleh guna balik lah. Dia gitu. Boleh tak? Faham. Faham. Okay, so itu kaedah untuk WhatsApp. Dan yang ni saya dah share dah tadi. Okay. Kemudian dekat bawah ni, ini advance sikit. Berkaitan dengan API. API ni kalau kita nak buat integration, kita boleh buat lah. Okay. So yang ni saya nak skip je sebab benda ni dia advance sikit. Nanti boleh tengok dokumen. Biasanya API ni orang developer tahulah, software developer tahu nak guna. So kita skip dulu yang ni. Sama juga dengan webhook. Saya nak skip dulu. Nanti saya buat tutorial lain lah. Okay. Action pun sama. Saya nak ni. Cuma dekat action ni saya nak tunjuk dekat auto reply. Auto reply ni maksudnya bila orang WhatsApp sesuatu, kita terima sesuatu, kita boleh reply. Contoh, kalau saya akan guna exact pula dah. Contain this keyword. Contain this keyword pula dah. API ni ada dekat bawah. Ni dekat bawah ni ada. Dokumen ada API. Dekat bawah tu. Ni semua ada. Semua ni ada dekat bawah. Webhook pun ada. Okay. Tak ada. Tak ada? Kalau saya tekan API saya bersih suci murni, tak ada apa. There are no data to display. Tak ada? Ke Saya ada? read document. Tak ada. Sekejap, orang lain ada? Bos Jason ada tak? Ada. Saya ada. Itu yang dia pening sikit ni kan. Dia tak apalah. Tak apa. Nanti. Saya take note benda tu. Alright? Boleh puan? Boleh. Ada tapi ada video. Tak ada. Dia memang tak ada video. Dia tak bagi video. Dia bagi benda alah ni je. Okay? Saya tak ada apa-apa langsung. Kesian. Tapi sebab ni dia load bukan dekat sini, dekat ni dia load dekat luar ni. Kalau perasan dia loading kan. Okay, tak apa. Alright, so Bersih saya nak suci tunjuk dekat murni. action je. Ya? Bersih suci murni. Bersih suci murni juga. Saya dia ada. Ada. Dia lambat sikit tu sebab dia link ke luar. Okay, tak apa. Nanti Puan Azrin Tata nanti tengok balik. Kalau ada pun tak faham nak pakai. Betul? Sebab ni developer sahaja yang biasa akan faham. Kita nak buat integration dengan luar kan. So tak apa. Just nak cerita dekat action ni, kita ada auto reply. Auto reply ni, saya akan pilih biasanya exact case insensitive. Kalau saya, sebab contoh katalah dia nak trigger apa. Contoh katalah kita hantar dekat orang kan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami sekarang buat promo bla 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 bla. Apa tadi? Homestay tadi tuan tadi kan. Okey, kami buat homestay ni bla 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 bla. Okey, untuk dapat kod kupon reply apa. So bila dia reply, sistem ni akan auto reply. Sistem ni akan tolong auto reply. Kalau dia reply keyword tu lah. Kalau di reply keyword based on dekat sini yang kita setting ni. Contoh, tapi kalau kita tulis contain these keywords, ini akan menjadi isu sebab kalau contoh ayat tu panjang, kan? Sistem tu baca je. As long ada ayat tu, ada perkataan tu, dia akan reply. Tapi dia tak cantik lah kan. Takut silap tiba-tiba. Dia akan reply banyak kali. So kita nak supaya dia follow je apa yang tu. Kenapa ambil insensitive, case insensitive? Contoh dekat sini kita tulis kupon. Contoh. Contoh kita tulis kod, kita tulis kupon lah. Kita tulis kupon. Tapi masa dia WhatsApp kita, ni saya just type je lah kat sini. Dia type kita macam ni. So kalau kita ambil sensitif, bila dia hantar kita macam ni, sistem tak trigger. Sebab dia nak sebiji sama. Kalau ada huruf kecil, ada huruf besar, So that's why untuk play safe,
kita ambil insensitive. So buang benda ni. So ini contoh je lah. Saya nak contoh dekat sini. Saya Tadi tak boleh pilih apa-apa. tak keluar juga. Dia contain the keyword je. Tak boleh tekan apa-apa dah. Tuan, yang Okey. tu kat mana tuan? Tuan punya tu? Dekat Action. sini, tools, action, Action. auto reply. Kat Okey, menu tepi saya ni. nak tanya, saya ada pakai satu sistem lah. Sistem click for click apa dia? Atas nama dia macam Okey. Autobot. Jadi saya Okey. setting by code nombor. Dia Okey. akan reply lah ikut dia punya benda tu, sama ke function dia? Sama. 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 So yang ni dia kena pilih case sensitive. Contohlah macam tuan kata tadi, okay, untuk dapat kod ni, ni reply, contoh apa ni, hashtag bonus contoh. So dia kena reply macam tu lah. Dia kena hantar dekat kita macam tu, barulah kita hantar sini. Okay, ni Dapat. kod bonus untuk tuan. Macam tu, contoh. So benda ni akan auto reply. Dan benda ni bagusnya adalah, contoh macam ni tau. Contoh katalah kita buat macam ni tau. Saya nak tunjuk contoh Cara nak guna dia macam ni. Contoh kita buat bug ni. Contoh okay, kita buat link Zoom kelas sales 10 juta. Contoh, mengarut sikit kan. Lepas tu phone ni kita masuklah. Okay, saya masuk nombor contoh. Okay, kita pun masuklah nombor phone. Okay, so kita buat kat sini. Hi boss. Saya nak buat kelas free cara buat sales 10 juta sebulan. Kalau bos nak join, reply link. Nak link contoh. Nak link. Sekarang. Okay. So kita pun hantar macam ni. So apa yang dia akan berlaku adalah orang tu akan reply nak link. Kan? So kita tak bagi link tu terus. Kenapa kita buat macam ni? Ini salah satu cara untuk elakkan spam. Bukan elak spam. Kena ban. Sebab kita hantar, kita nak berlaku engagement tu. Bila berlaku engagement, WhatsApp akan kira kita buat two ways communication. Ini kalau biasa saya nak hantar promo macam ni saya buat. Siapa yang betul-betul nak kepada promo, dia akan reply. So bila kita hantar, kan? So bila kita hantar, lepas tu kita send lah. So kita setting, kita pun send. So bila kita blast, nanti bila orang tu terima, kan? So kita setting dekat sini. So sebenarnya setting dekat sini dululah kan. So kita buat dekat sini nak link. Lepas tu kita buat dekat sini. Okay. Bagus. Keyword. Apa dia? Kita letakkan keyword lah kat situ. Kita letak keyword dekat sini dan kita letak, kalau kita nak letak beberapa yang lain, kita buat koma je lah, dia tak ada isu pun. Tapi satu je lah, buat apa yang banyak kan. Okay. Bagus bos, nak sales 10 juta. Nanti bagi kat saya sikit. Okay. Okay, bos tekan link ni sekarang. So dekat sini baru kita masuk link tu. So apa yang berlaku sebenarnya adalah, so content this keyword ni kita buat insensitive sebab dia mungkin reply, sebab kalau kita tak buat macam ni kan, so kita akan kena buat banyak version. N kecil, A kecil, L kecil, N kecil. So better kita buat in. So contoh dekat sini kita buat nak link, tapi dekat kita hantar dekat orang tadi tu semua huruf besar. So mungkin ada orang yang dia reply semua huruf besar, ada huruf kecil, so dia tetap akan trigger sebab exact case insensitive. Tapi kalau dia kata saya nak link, bila dia reply saya nak link, dia tak trigger lah. Okay, so that's why kita walaupun kita hantar menu, kita blast, kita nak kena check jugalah. Alright. So barulah saya nak tanya. Okey, yang tadi tu ada pilihan-pilihan tu, yang saya punya guna sistem tu, masalah kat saya adalah orang guna short form. Maksudnya? Macam kita dah tulis kat situ, kalau nak ni tekan kod satu ni, kod ni Okay. kan. Tapi Okay. kod tu tak masalah. Okey, tapi yang macam masalah ni adalah bila dia keyword
keyword pun kita setting juga. Bila keyword tu contoh nak dia buat NK. Okay. So kalau macam Dapat dia tu, DPT. Macam tu. faham. So contoh katalah kita nak suruh dia tekan, kita nak suruh dia reply nak link, betul tak? So dekat Ya. sini kita boleh type possibility tu. Kita buat macam tu. So tadi saya buat Ah, macam tu lah. Saya buat banyak benda memang yang sama. memang tu je cara dia tak ada cara lain. That's why kita nak kena semak orang reply apa. So bila orang reply apa tu yang kita tengok, oh ni dia tekan macam ni. So kita tak buat lagi. Nak LNK. Ada juga. NK, LNK pun ada juga. Dia macam tu. Tapi kalau tak banyak tu kita reply manual je lah kan. Ada macam tu. Ni possibility yang kita terima. Sebab tu macam yang saya dekat Amy saya bagi tahu okay, nanti check apa lagi keyword-keyword yang biasa orang ni. Sebab sebab ni konsep matematik 1 + 1 = 2. Sebab dia bukan AI. Kalau AI dia boleh baca. Kalau AI kita tarik lah macam mana pun dia tetap boleh baca. Kan. So yang AI tu later. Bukan sekarang lah. Okay, faham Okay, ini fungsi untuk auto reply. But bila buat auto reply, macam saya kata tadilah. So bila buat auto reply, make sure kita punya host ni kita setting dia receive. Enable receive chat ni kena enable. Kalau tidak dia tak baca. Boleh macam tu. Alright. So ini fungsi auto reply. So kita malam ni saya bagi tahu benda yang biasa-biasa kita guna. Apa yang kita guna itu yang saya tunjuklah. Okey? Boleh? Ada soalan? Habis dah sebenarnya. Untuk sistem ni dulu. Kejap lagi saya cerita pasal blasting ke apa ke. Macam mana nak buat ke. Clear Boleh? Alright. Okay, sekarang boleh. Saya nak cerita pasal spin text. Spin text ni kan yang kita dah sebut spin text daripada tadi ni. Campaign. Kan contoh kita buat bar ni kan. So kita boleh je nak buat spin text macam ni kan. Tom is a good cat and bad cat. So macam contoh yang saya hantar dalam dia mesej sebenarnya saya nak blast petang tadi, tapi saya tak boleh nak extract data tu. Data ni, Allah Rabbi. Dekat sini, dekat group ni, masa saya nak extract ni tak dapat. So saya dah report dah benda ni tadi. Sebab saya nak blast. Tapi tak dapat. So ini adalah, nampak tak yang dalam ni, dalam notepad ni? Nampak tak? Ke nampak browser je? Nampak entries tu lah. Ha? Nampak nama dan nombor phone kan? Group address. Nampak browser je. Notepad tak nampak Tak. Sekejap. Share screen. Application window. Okay, sekarang nampak tak notepad? Nampak. Okay. So, ini ayat yang saya nak hantar tadi. Kan saya nak blast tadi. Tapi dia tak saya tak boleh nak extract data daripada sistem ni. Saya tak boleh nak extract. Saya dah cuba saya type saya pergi dekat sini dah. Okay. So ni dia keluar error dekat sini. So saya tak boleh nak blast. So saya boleh buat dalam group saja tadi. Saya post dalam group. Alright. So kalau tengok dekat sini kan, saya buat demo cara guna. Saya tak buat pilihan. Kan, contoh boleh je contoh kan. Salam sejahtera, anda dapat sepatutnya dia jadi macam ni tau. Terima dan sebagainya. Mesej ni kita boleh buat teks. Apa lagi? WhatsApp. Oh, baru faham. Maksudnya alternatif perkataan. Betul. Alternatif perkataan lah. Okay, tapi kita nak cepat kan. Kita sekarang ni bukan malas. Ada benda yang lebih bagus. Kenapa kita tak guna, betul tak? Alright. So apa saya buat adalah saya just masukkan curly bracket ni perkataan mana yang nak dijadikan pilihan.
Yang ni saya nak suruh dia cari lagi pilihan lain, yang ni buat pilihan lain, yang ni buat pilihan lain. Ataupun kalau kita rasa macam boleh tak kita buat macam ni? Contoh contoh kita rasa kita nak ni terus. Dia tukar terus semua benda Allah ni. So dia akan buat ayat lain. So apa yang berlaku adalah saya nak tunjuk yang ni dulu. Saya buat tadi. Okey. Ini yang asal dia, kemudian dia jadi macam ni. Contoh kan, asal dia cara guna dapat mesej penggunaan melalui. Ini kan. Tapi kalau nak buat macam ni, kita kan sekarang ni zaman AI kan. So malas lah nak fikir-fikir benda Allah ni kan. So apa saya buat? Saya copy yang ni, kan? Saya copy yang ni, saya masuk dekat ChatGPT. So saya buat intro dulu. Buat semula ni buat semula teks di bawah ini yang dalam curly bracket tu untuk spin text. Ini pun spin text pun salah eja. Masukkan dua lagi option perkataan yang bermaksud sama, dia asingkan dengan tanda slash tu. Okey, contoh, dapat jadi dapat saya terima. So, saya pun copy lah yang ayat asal yang ni. Okey. So, dia generate. So, dia generate lah macam ni. Okey, faham tak? Okey, contoh kita ambil macam ni. Kita macam ChatGPT tu kena bayar berapa tuan? free lah bos. ChatGPT tu free je. Tak biasa guna ChatGPT? Aku pernah guna tapi tak tahu. Pakai yang free je. Free Sekarang kena dia ada bayar. limit lah. Satu hari Free ada boleh limit. 30 Kita kali. bukan nak guna hardcore sangat kan. So agak-agak lah kan. Sebab dia punya mahal tiap-tiap bulan tu. Betul. Gunalah 2-3 handphone. Allah. Pandai Dekat apa, kalau dekat ni pakailah banyak email. Settle masalah. Okay, so ni contoh kan. So contoh saya ambil macam ni. So saya pun copy. Ini yang dah dia buat kan. So saya bagi tahu. Cuba buat yang ni pula. Okay. Nampak tak? Begitulah. So itu antara kaedah dia lah. So kalau perasan dekat sini kan, kalau perasan kan, atas ni saya tulis demo cara guna whatsapp.myblaster. Perasan tak dekat sini ada ini error kan? Tak ada huruf P kan? Tapi bila kita buat, nampak tak dia betulkan? Dia ChatGPT ni dia bijak kan? ChatGPT AI lah, AI. So itu cara cepat sebab bila kita nak buat blasting ni, kita kena buat serandom mungkin ayat tu supaya mesej tu macam seolah-olah macam bukan satu mesej yang sama. Dia kalau mesej yang sama tu possibility kena ban. Boleh? Boleh Okay, so itu cara guna ChatGPT. Okay, boleh. Alright. So ni nombor phone tadi. Kenapa tunjuk nombor phone ni? Ada soalan? Nak tanya? Faham dah. Ini saya nak bagi tips elak kena ban. 1. Jangan spam. Tips. Jangan spam ni maksudnya jangan ambil nombor phone entah mana-mana. Lepas tu kita blast WhatsApp. Contoh kita masuk grup orang, kita extract nombor phone, lepas tu kita blast WhatsApp. Dia tak boleh. Okay? Dia kena kita improper way lah. Sebab tu saya kalau dalam marketing ni saya banyak guna kaedah permission marketing. Permission marketing ni maksudnya orang bersedia untuk menerima mesej daripada kita. Sebab tu kalau dalam WhatsApp ni, masa saya blast, perasan tak saya tulis ayat ni kan? Anda dapat mesej ni sebab berada dalam grup support whatsapp.myblaster. Sebab ada orang yang terima WhatsApp kan, contoh dia tengok, sebab ni saya tak boleh nak blast kan, sebab saya tak boleh nak extract. Cumanya dia akan tengok, siapa yang hantar aku ni? So bila dia baca, oh aku berada dekat sini. Dan saya suka letak benda ni dekat atas, kalau first time saya mesej orang tu. Saya tak tulis dekat bawah. Sebab kalau dekat bawah tu, orang dah tak baca dekat atas, macam mana mungkin dia nak baca sampai bawah kan? So, kita nak selamat,
kita tulis terus betul-betul dekat atas. So itu satu kaedah lah. So saya lebih suka guna permission marketing. Okay, so jangan spam. Jangan sesekali spam. Okay, lagi wujudkan engagement. Okay, so macam mana nak wujudkan engagement? Kita guna kaedah yang tadi tu. Bila contoh kita nak buat promo, jangan terus bagi link. Jangan terus bagi kod kupon. Suruh dia reply. Bila dia reply, baru dapat. So, auto lah. Tentu tak payahlah buat manual. Jenuh pula kan. So, sama juga dekat auto reply pun guna kaedah spin text juga. Kan? So, guna spin text tu semaksimum mungkin. Ada yang saya tengok dia blast dalam yang WhatsApp Blaster ni. Kita punya WhatsApp Blaster ni dia blast sehari 2,000 lebih saya tengok. 2,000 lebih satu hari. Setiap hari dia blast. Dan bila saya tengok ayat-ayat dia tu memang dia betul-betul utilize spin text. Walaupun ayat tu panjang, dia utilize lah, betul-betul utilize. Okay. So satu, jangan spam. Yang kedua, wujudkan engagement. Okay. Yang ketiga, kurangkan hard sell. Jangan asyik nak promo je. Satu. Dan jangan banyak sangat benda yang tak perlu. Banyak benda yang tak perlu ni contoh apa? Doa pagi-pagi. Tak payahlah kita nak blast. Blast buat apa? Orang tu pandai berdoa kot. Tak payah. Buang masa je benda tu. Okay? Bukan kita tak nak sama berdoa, tapi risiko kita nak kena ban. Kan? Orang tengok dah kenapa kau hari-hari hantar doa-doa. Nak buat boleh, tapi saya tak sarankan lah. Okay? Kurangkan hard sell. Kita nak educate orang boleh, tapi jangan sampai orang rasa annoying. Contoh kita buat untuk educate. Kan? Dia ada perbezaan tak kalau orang yang kita blast ni memang kita pernah communicate dengan dia dengan kita tak pernah communicate dengan dia? Beza dari segi? Maksudnya yelah kalau macam kalau orang tu kita tak pernah contact dia kan, mungkin dia akan dianggap sebagai spam dan sebagainya. Tapi kalau macam sebelum ni memang kita dah pernah ber-WhatsApp dengan orang tu pun. Tapi sebab sekarang ni kita nak guna blast sebab kita nak manage time, especially after sales service kan. Mungkin kita nak wish birthday, kita nak buat 2 minggu sekali kita ada share info dan sebagainya sebab kita nak retain existing client untuk dapat referral prospect is much more better sebab macam dalam bisnes saya lah. So kita nak kurangkan masa kan, tapi kita nak maintain after sales service. Jadi kalau kita dah pernah WhatsApp orang tu and kita guna WhatsApp, letak interval tu ke barang kalian untuk kena spam, kena ban tu kurang lah kalau kita dah pernah WhatsApp dia. Betul. Yang selalunya yang kemungkinan kena ban tu sebab kita tak pernah contact orang tu. Betul puan. Dia ikut mood orang yang terima tu juga kan tuan. Dia bukan ikut mood orang tu, dia ikut mesej yang kita hantar. Mesej tu akan menentukan mood dia. Kalau mood dia tu tak elok waktu tu kita terima dia pun bukan kita juga. Betul lah, betul. Tapi kalau saya, dia macam ni, perasan tak macam contoh mesej ni? Perasan tak? Saya bukan letak greeting dulu, saya letak ayat dulu. Sebab bila kita buka dekat WhatsApp, kita nak suruh dia nampak benda tu dulu. Apa yang dia macam ni tau. Isu email, isu SMS, isu WhatsApp ni adalah open rate. Kadar bukaan. So lagi banyak orang buka, so possibility tu kurang nak kena lah. So macam mana kita nak suruh orang buka? So kita letak benda yang trigger dia. Kalau zaman sekarang ni orang panggil apa? Orang sekarang panggil hook kan. Hook ni dah bertahun-tahun dah orang guna kan. Saya buat kelas pun kita dah guna perkataan hook tu dah rasanya dalam sebelum TikTok lagi kot. Sebelum TikTok tu glamour kan, meletup-letup kita dah guna perkataan hook ni. So bila orang WhatsApp kan, kita terima WhatsApp, kita tengok dekat WhatsApp apa ayat yang mula-mula dia akan terima dekat WhatsApp tu sebelum dia tekan buka, dia tekan untuk buka. So kita nak hook orang tu dengan sesuatu yang tak annoying pada dia lah. Okay, macam puan tanya tadi, dia lain, dia memang lain. Dan kita kena ingat tau,
bila kita hantar mesej, contoh katalah sebelum ni kita duk WhatsApp je dengan dia. Dia WhatsApp dengan customer ni tapi tak close. So bila tak close, kita hantar follow up. Bila kita hantar follow up banyak kali sangat yang dia tak reply. Orang yang sama ni. So WhatsApp tetap consider one way communication sebab dia sudah tak engage dengan kita. So itu yang kita nak elak. Sebab tu kalau kita terlalu banyak hantar mesej kepada orang tu dan dia macam dia ignore je, so kita nak kena kurangkan mesej kepada orang tu. Itu yang sebelum ni lah, sebab bila adalah beberapa kes, bila dia tanya saya, kenapa nak kena ban? Sedangkan orang tu elok je WhatsApp dengan dia sebelum ni, cuma bila dia buat follow up, banyak kali orang tu tak reply. Dan bila kita tengok email, memang benda itulah yang ditulis. Tidak berlaku engagement. So that's why untuk elak daripada ban, nak kena wujudkan engagement tu. Later kita boleh pakai AI lah kan, tapi buat sementara ni supaya ada engagement. Okay, so next adalah personalize. Okay, personalize tadi itulah nak kena petik nama. Dan mesej tu kena sesuai lah dengan dia. Macam contoh Puan Nati tu buat after sales kan. So after sales tu nak kena match dengan servis yang dia ambil, produk yang dia ambil. So personalize macam saya kata tadi lah, guna nama panggilan, jangan guna nama penuh dia tu. Macam tu lah. Macam saya dekat WhatsApp.my kita tak buat pun closing manual kan untuk user ni. That's why kita tak ada nama panggilan. So kita hantar nama betul je, nama penuh. Kadang-kadang kita nama penuh kita bantai je kan. Sebab nama itu yang wujud dekat WhatsApp.my kan. So sebab kita tak guna sangat untuk WhatsApp.my untuk blasting, kecuali untuk yang kita bagi untuk expired tu kan. So expired tu pun auto, cuma kita pakai yang ni lah, yang webhook ni. Yang webhook ni kita pakai. Tadi kan So kita buat integration. Ya? Tentang operate tu, kalau dia open tapi dia tak reply, maksudnya tak ada engagement jugalah. Tak ada engagement tapi at least dia buka. Maksudnya as long as dia buka, walaupun dia tak reply, still okay lah. Still okay. Dia kena ban ni bila orang tu report sebenarnya. Orang tu report, orang tu block. Jarang. So far jarang tak kan? adalah. Sebabnya dalam bisnes ni memang kita follow up orang blue tick je setahun, 2 tahun. Tiba-tiba dia datang, saya nak proceed. Ya. Okay. So dalam permission marketing juga Puan dan yang lain-lain juga, dekat message kita tu, kan, bawah sekali kita bagi ruang untuk dia unsubscribe. Contoh, jika tidak berminat lagi dengan message ni, tuan-puan boleh reply stop, contoh. So dekat dekat auto reply, kita letaklah stop. So stop, so reply message lah. Okay, terima kasih kerana ni dah, kita pun remove dia dari list kita. So jangan risau, jangan sedih kalau orang tu unsubscribe. Macam email pun sama, jangan sedih kalau orang unsubscribe sebab dia mengurangkan risiko kita nak kena ban dan dia bukan lagi the right audience kita. Macam tu. Kan bila orang reply, sebab saya lebih suka tulis macam tu. Kalau saya blast promo pada database yang besar, kita akan tulis dekat bawah tu. Jika tidak berminat untuk terima apa lagi mesej daripada kami, promo daripada kami, reply stop. So memang kita akan remove lah dia punya nombor tu. Kita nak kurangkan risiko kita sebab bila kita hantar orang annoying, orang akan block. So orang akan block, orang akan report. Itu yang tak best tu. So sebelum dia report, lebih baik dia keluar daripada list kita. Gitu. So that's why permission marketing ni sangat-sangat nak kena guna lah. Saya rasa itu yang antara contoh yang saya boleh buat lah. Jangan spam, wujudkan engagement, kurangkan hard sell, educate, jangan sampai annoying dan juga personalize. Jangan guna ayat follow up sama ada beli ataupun block. Jangan. Kan? Sama ada follow up sampai beli ataupun block. Habis kalau ramai block, kita yang nak kena ban kan, kena ban. So sama juga macam nombor phone, tadi ada soalan kan, nak pakai nombor phone mana untuk buat blasting? Dia kalau nak pakai nombor yang biasa kita guna pun boleh, tapi kalau kena ban, nangis. Kita boleh guna nombor phone lain, tapi satu nombor tu mesti lebih 2 bulan ke atas. Dia punya jangka hayat dia tu dah lebih 2 bulan ke atas dan nombor tu agak aktif jugalah. So cara nak aktif nombor phone ni, contoh yang baru-baru kan, nombor phone yang baru-baru, macam dekat sistem ni kita belum ada lagi warmer.
untuk kita panaskan nombor tu, salah satu kaedah lagi boleh buat adalah kita join group. Grup-grup mana yang aktif, kita masuk je dalam grup tu. Supaya dia berlaku pergerakan dalam grup. Walaupun kita lepas tu kita nyelit-nyelit lah sekali-sekala bercakap dalam tu. Kan? Sebab dia nak bagi bergerak saja. So, kalau nombor baru, possibility nak kena ban memang cepat lah. So, Kita boleh link unlink tukar-tukar nombor phone kan dalam ni. boleh. So Boleh. kalau macam memang pelanggan kita tu potensi untuk kena block tu kurang lah sebab memang dia dah expect kan. Kita Betul, akan betul. bagi so kita boleh guna nombor yang memang kita selalu lah. Betul. Kalau baru status suspect mungkin kita guna nombor satu lagi lah untuk Betul. lebih selamat lah. Betul. Betul puan. Dia macam tu lah. Okay. So sebab kalau database kita dia tak ada isu, cuma ayat-ayat tu lah nak kena pakai spin tag. Dan saya pun ada macam ada satu projek kita buat untuk yang passive income tu. Saya blast pakai nombor sama juga. 300 lebih sekali blast. So tak ada isu juga. Sebab kita bagi tahu siap-siap. Kita blast ni sebab dia ada dalam grup. Kita ambil nombor tu daripada grup. Kita cakap lah grup mana-mana kan. So that's why permission marketing ni bagi saya satu method yang sangat bagus lah kalau kita amalkan kan. Alright. Boleh ada soalan? Faham. Ada soalan? Tak ada. Tak ada So saya nak stop share dulu lah. Ada soalan nak tanya? Kita ada berapa orang ni? 14 orang. Maintain. Apa ni? Kalau kena ban masih dapat auto reply? Tak dapat lah. Macam mana nak reply dah kena ban? Kan? Okay. Nombor sekarang dah pakai 12 tahun kot, nangis kalau kena ban. Betul. Oh jangan. Okay. Handphone saya ada yang 20 tahun. Ada 6 ya tahun. ke? Dahsyat lah. Ini apa ni? Mahal tapi berbaloi kalau betul-betul guna. Betul saya guna kat Google je free tanpa login. Boleh banyak-banyak request. Apa ni? Oh itu tadi. ChatGPT Okay. Masalah tak dapat scan ni nanti saya nak kena zoom dengan bos Jason. Saya nak kena check balik. Saya nak kena zoom jugalah. Saya rasa kalau nak jawab ni memang susah sikit nak tengok. Okay. Ada soalan lain? Tak ada soalan. Alhamdulillah faham. Alhamdulillah. Dah pukul 10 lebih dah kita ni. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Dan nanti link, nanti bila dah dapat yang rakaman ni, nanti saya upload masuk YouTube. Lepas tu nanti saya share dalam grup lah. Link tu. Kalau mana-mana yang tengok balik. Okay. So apa-apa nanti soalan, tanya dalam grup lah. Okay. So terima kasih semua. Terima kasih kepada Puan Aznati, Bos Rafiq, Angkira. Angkira ni siapa tadi? Anwar ke siapa tadi? Kan Rosli, Syarif, Edri, Ehsan. Anwar. Anwar betul kan. Angkira tu apa maksud dia? Bos. Kiara tu maksudnya adalah nama saya Anwar dan Kiara tu adalah Mutiara. Mutiara. Ya. Oh, ingatkan nama mem. Ya, itulahnya. Oh, itulahnya. Aduh, romantik betul lah. Okay, thank you. Okay, so Kak Rizwan, Asrul, Bos Asrul, Aifi, Jason, Lee Ziyong dan juga Bo Ehsan. Alright, so insyaAllah nanti saya share juga. Nanti nak kena buat juga sesi sharing-sharing lain lah. Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih, Tuan Saifuddin. Okay, Madin. Terima kasih, Madin. Saya minta izin daripada non-Muslim untuk kami baca tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanallah.